Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertemakan konsep etika dan peradaban dengan tajuk tingkah laku mahasiswa UTHM semasa pembelajaran di atas talian, kajian semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 6. Azifah Rosni binti Abdullah, Hanis Syazwani binti Ramli, Helena Sofia, Muhammad Aminuddin bin Muhammad Ali, Muhammad Syahrul bin Muhammad Saufi, Muhammad Afif bin Muhammad Izani, Siti Nurhaliza binti Muhammad Fuad, Umi Kalsum binti Taharin, Wan Muhammad Iqmal bin Wan Muhammad Khairuddin, Zainul Khuzaimah binti Roslan. Definisi etika dan definisi peradaban. Definisi etika dari segi etimologi perkataan ethos Yunani atau mores Latin iaitu hukum, adasan adab, tradisi, budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dan sebagainya. Dari segi istilah, etika ialah suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Dari segi falsafah, pengertian berfikir sendiri tentang apa itu yang dikatakan baik jahat, benar salah, tanggungjawab dan tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan. Definisi peradaban. Peradaban berasal daripada kata dasar adabah yang bererti tingkah laku atau tata sila yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh anggota sebuah masyarakat. Keadaan serta tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat. Diistilahkan juga sebagai ketamadunan. Istilah tamadun pula berasal daripada perkataan Arab tamadun, kata dasar madana yang merujuk kepada perbuatan membuka bandar dan memperhaluskan budi pekerti. Perbandingan antara perspektif individu, masyarakat, negara dan sejagat. Etika individu. Etika individu ini menjadi kawalan kepada tindakan seseorang apabila berurusan dengan pihak lain sama ada individu, masyarakat, haiwan, alam sekitar atau hubungannya dengan Tuhan. Etika masyarakat. Etika dalam masyarakat memainkan peranan yang penting sebagai panduan dalam membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat berkenaan. Etika negara. Keperluan dan kepentingan etika negara ini dapat dilihat di negara sedang membangun atau negara maju sebagai indikator atau petunjuk kepada kematangan rakyat negara berkenaan dalam menguruskan kehidupan seharian daripada peringkat rakyat bawah maupun peringkat atasan. Etika sejagat. Semua prinsip atau nilai etika yang tidak dianggap sebagai agresif, mencegah penggunaan kekerasan atau menghalang keganasan di antara manusia dianggap sebagai prinsip etika sejagat. 5 prinsip asasi etika. Prinsip nilai hidup manusia ada tanggungjawab untuk menjaga diri dan nyawa mereka dan nyawa orang lain. Prinsip kebaikan keburukan. Manusia digalakkan perbuatan kebaikan dan tinggalkan segala perbuatan yang buruk atau mendatangkan kesan buruk pada orang lain. Prinsip keadilan dan saksama. Keadilan ialah meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya, manakala saksama merupakan keseimbangan yang wujud kesana pada keadilan. Prinsip kejujuran. Jujur ialah memiliki kelakuan yang beretika, mempunyai niat, pertuturan dan perbuatan yang selari antara satu sama lain. Prinsip kebebasan. Kebebasan biasa berkait dengan hak asasi manusia. Bebas bukan suatu nilai yang bersifat mutlak kerana manusia hidup berdasarkan garis panduan yang ada dalam masyarakat. Penghayatan nilai. Setiap tamadun mempunyai maksud dan interpretasi etika yang tersendiri. Etika dalam setiap tamadun ini mementingkan tingkah laku dan pemikiran manusia untuk membezakan sesuatu perkara sama ada. Seterusnya, kebaikan dan keburukan pembelajaran atas talian. Kebaikan yang pertama, lebih murah. Program dalam talian kurang mahal daripada program di kolej tradisional. Mampu menjimatkan kos. Contohnya, pelajar yang mengambil kelas dalam talian tidak perlu berulang-alik ke kolej atau kampus. Kebaikan yang kedua, kemajuan berjaya. Kursus dalam talian dan program ijazah membenarkan pelajar untuk bekerja dan mendapatkan kelaikan akademik. Mengambil kelas dalam talian semasa bekerja menunjukkan bahawa anda mahu kekal bermaklumat dan bersedia untuk cabaran baru. Keburukan yang pertama, pengasingan. Pelajar tidak mempunyai peluang untuk berinteraksi secara bersemuka dengan bicara dan pelajar lain. Komunikasi dilakukan melalui email atau kumpulan perbincangan dalam talian. Pelajar sukar untuk membangunkan hubungan dengan rakan sekelas. Keburukan yang kedua, kos dan penjadualan teknologi. Pelajar perlu membeli perisian yang dikemas kini untuk mengakses program dalam talian mereka. Pelajar perlu membayar lebih banyak untuk meningkatkan ke internet berkelajuan tinggi. Pelajar juga diminta untuk belajar komputer baru dan kemahiran menyelesaikan masalah yang memerlukan masa. Seterusnya,
Kepentingan etika pelajar dalam pembelajaran atas talian. Pertama, pelajar dapat menumpukan perhatian. Kedua, pelajar lebih bersedia apabila menepati masa. Ketiga, pelajar dapat melibatkan diri secara aktif. Seterusnya, etika pelajar ketika peperiksaan atas talian. Pertama, pelajar berlaku jujur ketika menjawab soalan peperiksaan atas talian tanpa berbincang atau berhubung dengan rakan lain. Kedua, pelajar menepati masa dalam menjawab soalan peperiksaan di atas talian mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelajar tidak melakukan plagiarisme semasa menjawab soalan peperiksaan di atas talian. Yang keempat, pelajar tidak menjawab soalan peperiksaan di luar tempoh waktu yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Yang kelima, pelajar menghantar semua jawapan soalan peperiksaan melalui platform yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Yang keenam, pelajar segera menghubungi pensyarah jika terdapat masalah teknikal untuk menghantar jawapan soalan peperiksaan. Seterusnya, implikasi jika tidak beretika semasa pembelajaran dan peperiksaan di atas talian. Semasa pembelajaran, prestasi pelajar akan merosot, tidak dapat menjawab soalan yang diajukan oleh pensyarah. Semasa peperiksaan pula, pelajar akan dihalang daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di institusi. Yang kedua, keputusan peperiksaan pelajar akan digantung. Kesimpulannya, tiada guna jika seseorang pelajar itu memiliki ilmu yang hebat namun tidak mempunyai adab atau etika yang baik. Oleh yang demikian, setiap pelajar perlulah memahami, mengambil berat dan mempraktikkan adab belajar yang baik walaupun ianya dilakukan secara dalam talian. Pandemik yang berlaku sedang mengajar manusia untuk kembali mempraktikkan adab dan etika yang baik, bukan sahaja dalam pembelajaran namun dalam semua aspek kehidupan.